Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, apa khabar semua? Ustaz harap masing-masing dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga dan jangan lupa stay home dan stay safe. Hari ini 13 April. Ini baru Ustaz tak pakai kopiah ni, baru dapat trim sikit rambut pun buat sendiri. Baik, yang mana kita nak menceritakan tentang kuliah yang ketiga. Ini dah masuk core dalam tamadun Islam itu sendiri, lebih memfokuskan tentang pemikiran tamadun Islam. Yang mana sebelum-sebelum ni kita banyak cerita tentang konsep tamadun Islam dan interaksi antara tamadun dalam kuliah yang kedua dan sebagainya. Hari ni kita nak masuk satu topik tentang pemikiran tamadun Islam, yang mana Ustaz akan bahagikan kuliah kita ini kepada dua video sebab dia agak panjang. Ustaz pun risau masing-masing nanti punya data pun habis. So, baik kita bahagikan kepada dua dan dia lebih mudah faham. Baik. Yang mana kita nak tengok dalam pemikiran tamadun Islam, ada 4 perkara yang penting dalam pemikiran tamadun Islam, iaitu tentang konsep ilmu dalam Islam, kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam Islam, politik dan pentadbiran dalam Islam, serta sistem ekonomi dan keuangan Islam. Sebab itulah Ustaz kata slide ni agak panjang, dia merangkumi 4 perkara penting ni. So Ustaz akan bahagikan kepada dua, ilmu dan kekeluargaan satu video dan politik serta ekonomi satu video yang lain. Baik, bila kita cerita tentang ekonomi, bila kita cerita tentang pemikiran Islam, kita sedia maklum bahawa Islam ni adalah satu agama yang menyeluruh. Dia ajar kita semua benda. Ustaz pun dah cerita sebelum ni. Islam ajar kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Islam ajar kita juga daripada kita lahir sampai kita mati. Semua benda Islam ajar, termasuklah dari sudut nak berpolitik, dari sudut nak berekonomi dan sebagainya. Maka kenapa kita perlukan pemikiran Islam ini? Dia ada 3 perkara, yang mana tentang konflik dalam umat Islam dalam politik, ekonomi dan sosial semakin berkurang akibat kurang penghayatan agama. Bila mana berlaku sekarang ni, kenapa kita perlu rujuk kepada Islam? Kerana orang Islam itu sendiri dah kurang penghayatan agama, menyebabkan mereka ikut sistem politik barat, sistem ekonomi barat dan sebagainya. Kenapa benda ni berlaku? Disebabkan pemikiran-pemikiran daripada tamadun luar. Orang Rom, orang Parsi dan sebagainya. Dan sebagai contoh kita dekat Malaysia, kita sedia maklum yang mana tamadun Melayu sinonim dengan agama Islam. Orang Melayu dah lama menganuti agama Islam. Sebelum ni, zaman Kesultanan Melayu Melaka pun, kita menggunakan perundangan Islam, sistem politik Islam dan sebagainya. Tetapi apabila kita dijajah oleh pertama sekali Portugis, kemudian masuk Belanda, masuk British, maka sistem politik dan sistem ekonomi Belanda, sistem ekonomi British semua masuk ke dalam tamadun Melayu, menyebabkan kita menjadi kucak-kacir. Sedangkan Islam yang sekarang ini dah semakin luas. Islam sekarang ni dah merangkumi banyak negara, maka kita, dan apa yang berlaku realiti sekarang ini, sistem dunia ni dah menjadi semakin besar, semakin kompleks. Maka sebab itu kita sebagai orang Islam perlu rujuk kembali apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini 4 perkara yang kita nak tekankan, tentang ilmu, tentang politik, ekonomi dan keluarga serta kemasyarakatan. Baik, kita lihat yang pertama tentang ilmu serta pendidikan dalam Islam. Baik, apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Secara asas dia, bila kita sebut tentang ilmu, dalam Kamus Dewan, kalau rujuk ilmu ini bermaksud pengetahuan dalam perkara-perkara dunia, perkara akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Maksud dia, ilmu ni benda yang kita wajib tahu. Itu ilmu. Apa beza, Ustaz nak tanya, apa beza ilmu dengan maklumat? Dia ada benda yang berbeza sebenarnya. Kadang-kadang orang kata, sama Ustaz, ilmu dengan maklumat benda yang sama. Sedangkan tak sebenarnya. Ustaz bagi contoh. 2 campur 2 berapa? Majoriti jawab 4. Itu ilmu ataupun maklumat? Itu sebenarnya adalah
maklumat. Kenapa Ustaz kata maklumat? Nak tahu itu ilmu ataupun tak, 2 campur 2 korang kata 4. Macam mana boleh jadi 4? Kalau Ustaz ni susah sangatlah. Ni 2 campurkan, jadilah 4. Itu adalah ilmu. Bermaksud ilmu ini is something you know how. Tiba-tiba cakap orang putih kan. Ilmu ni adalah sesuatu yang korang tahu bagaimana menjadi itu, maka itu adalah ilmu. Kalau sekadar 2 campur 2, 4. Kenapa 4? Tak tahu Ustaz, memang cikgu saya ajar macam tu dulu. Itu sekadar maklumat semata-mata. Maka dalam Islam, yang paling tinggi adalah ilmu, bukannya maklumat. Sebenarnya bukan Islam je, semua. Mana-mana tamadun pun mengatakan ilmu itu yang paling tinggi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i bagi tahu, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Kenapa cahaya? Dia dapat menerangi kegelapan. Daripada kita tak tahu, bila mana kita ada ilmu, kita mengetahui sesuatu. Tak tahu itu, jahil itu adalah gelap. Bila mana kita ada ilmu, ilmu ini adalah satu sinaran, satu cahaya yang baru dapat menghilangkan kegelapan, kejahilan tersebut. Dan Syed Naqib Al-Attas bagi tahu, ilmu adalah ketibaan makna hasil dari maklumat yang benar dalam diri seseorang. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Yang mana dia ketibaan makna hasil daripada maklumat. Asalnya mungkin korang dapat maklumat 2 campur 2, 4. Sebab apa? Cikgu ajar macam tu. Itu maklumat. Tetapi bila mana korang dapat apply kan, korang dapat justify, korang dapat huraikan, macam mana 2 campur 2 jadi 4, maka itu adalah ilmu. Dan dalam Islam, pembahagian ilmu ini ada 2 secara asas dia. Yang pertama, ilmu-ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita sebut reveal knowledge, ilmu-ilmu daripada wahyu. Segala apa yang ada dalam Quran dan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah ilmu bersumberkan wahyu. Dan lain-lain ilmu adalah daripada acquired knowledge, ilmu daripada pemikiran manusia itu sendiri. Kita fikir-fikir, kena buat macam ni, maka itu adalah ilmu-ilmu daripada pemikiran manusia sahaja. Dan bukan bermaksud ilmu itu salah, dia tak salah. Nanti kita akan tengok macam mana yang hierarki dalam ilmu Islam. Baik. Kepentingan ilmu, kenapa ilmu itu penting? Khususnya dalam Islam sekali, ilmu itu penting kerana untuk membina jati diri umat. Yang mana seseorang itu, kalau tak ada ilmu, maka dia tidak ada apa-apa sebenarnya. Sebab itulah Ustaz cerita sebelum ni, memang asas dalam tamadun Islam wajib ada ilmu. Orang Islam tak ada ilmu, dia tak boleh jadi Islam. Sampai macam tu sekali Islam menekankan ilmu. Sebab dengan ilmu lah kita ada satu pegangan dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, ilmu juga mewujudkan kelangsungan dan kemakmuran tamadun. Semua tamadun perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka tamadun tersebut juga akan musnah sedikit demi sedikit. Akhirnya tamadun itu akan pupus. Dan yang terakhir, kepentingan ilmu adalah untuk perubahan kehidupan ataupun mobiliti sosial. Macam mana yang kita berlaku sekarang ni, kalau contoh yang paling mudah dalam isu kita PKP sekarang ni, kita perlukan ilmu tersebut. Kita perlu belajar CTU. Maka apa yang kita perlu buat? Kita perlu berubah. Nak belajar, nak pergi universiti tak boleh. Kerajaan tak bagi. Yang korang dekat rumah sibuk nak pergi universiti, yang kawan-kawan korang terperangkap sekarang ni dekat universiti pun sibuk nak balik rumah. Dia jadi pening macam tu. Maka kita perlu perubahan. Ilmu tu tetap ada. Nak belajar kat universiti tak boleh, maka kita perlu improvise sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksudkan dengan perubahan kehidupan. Selain daripada 3 benda ni, sebenarnya banyak lagi kepentingan-kepentingan ilmu yang korang boleh fikir secara logik dia, dan ini tak ada jadi masalah. Baik, hierarki ilmu dalam Islam, bila kita cerita tentang ilmu ni, dia ada beberapa tata tingkat dia. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu bersumberkan wahyu daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itulah paling tinggi, confirm betul, confirm sahih. Walaupun kadang-kadang dengar pelik, tetapi benda itu benar. Yang mana dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu, Inna Allah la yastahyi ayyutriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu memberi satu perumpamaan ba'udah, seekor nyamuk, ataupun apa yang ada atas nyamuk, yang lebih kecil daripada nyamuk tersebut. Kita tahu nyamuk ni makhluk yang paling kecil. Kalau orang-orang dulu, zaman Nabi dulu, bila Allah Ta'ala bagi tahu ayat ini dalam surah Al-Baqarah, mereka rasa
macam tak logik. Apa benda ni? Nyamuk dah cukup kecil dah. Tapi Allah Ta'ala kata Allah tak malu memberi perumpamaan yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang Hamka bagi tahu, ulama Nusantara dalam kitab tafsir dia, ulama Nusantara Hamka bagi tahu, inilah dia sekarang ni. Yang mana kita kena wabak penyakit, corona dan sebagainya, semuanya berpunca daripada satu tentera Allah yang lebih kecil daripada nyamuk, iaitu virus. Maka benda itu betul, walaupun kadang-kadang kita tak faham. Dalam Quran, dalam hadis cakap macam-macam benda-benda yang pelik, kadang-kadang kita tak faham benda tu. Jangan kita rasa benda tu salah. Sebenarnya betul, cuma kita sahaja yang belum kaji. Dalam Quran juga bagi tahu tentang dua air yang bertemu tidak akan bercampur. Orang-orang dulu pelik, macam mana pula air tak bercampur. Tapi masing-masing ustaz percaya, pelajar dah pernah dengar cerita ni. Air laut dan air sungai bila mana berjumpa, dia tak akan bercampur. Dan dalam YouTube pun ustaz percaya, ramai dah jumpa orang mengkaji tentang pertemuan dua sumber air ini. Macam tu juga dalam hadis Nabi. Nabi pernah bagi tahu yang mana kalau lalat masuk dalam air, maka apa yang kita perlu buat? Rendam lalat tersebut. Lepas tu, lalat tu buat apa? Makan. Tak. Siapa suruh kau makan? Buanglah lalat tu. Air tu boleh minum macam biasa. Kenapa sampai macam tu Nabi huraikan? Yang mana ini kita nak cerita ilmu yang paling benar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rupanya, bila ada saintis-saintis sekarang, dia buat kajian dan dimasukkan dalam jurnal-jurnal, memang betul lalat ni dia ada dua sayap kan. Sebelah sayap dia itu ada racun dan sebelah sayap dia lagi ada penawar. Maksud dia bila lalat tu masuk dalam satu air, maka dia akan keluar racun dahulu. Bila keluar racun, kemudian kita celupkan lalat tersebut, sebelah lagi sayap dia akan keluarkan penawar, maka air itu akan menjadi neutral. Maka ini yang ustaz nak sampaikan. Ilmu dalam Islam yang takkan menipu adalah ilmu dari wahyu. Yang kedua, ilmu yang kita dapat daripada panca indera. Maksud dia kita ada 5 deria yang Allah Ta'ala bagi ni, maka kita gunakan deria kita dapatkan sesuatu ilmu. Contoh, kita keluar rumah, kan nampak macam, mata kita nampak langit tu jadi macam gelap. Lepas tu sentuhan kita rasa macam ada angin sejuk. Apa tanda dia? Nak hujan. Itu kita dapat suatu ilmu melalui panca indera kita. Darjat yang ketiga, kita dapat ilmu menerusi akal. Akal ini kita fikir sesuatu boleh ataupun tidak, maka dia menjadi ilmu. Kenapa akal darjat dia yang ketiga rendah? Sebab akal ni cuma boleh bezakan benda yang realiti dan benda yang tidak realiti saja. Kadang-kadang akal ni dia tidak bersifat mutlak. Dia tak boleh fikir benda yang memang kita tak nampak. Contohlah, masing-masing tak pernah pun pergi ke padang mahsyar. Masing-masing tak pernah pergi ke alam barzah. Tapi wujud ataupun tidak, benda tu wujud. Sebab apa? Kita dapat ilmu tersebut daripada wahyu. Cuma akal akan berfikir secara logik. Tak pernah lagi orang pergi padang mahsyar, tak pernah lagi orang pergi alam barzah. Maka orang yang fikir logik akal, dia akan beranggapan benda itu tidak wujud. Maka sebab itulah darjat dia yang paling rendah, yang ketiga. Adapun yang terakhir sekali, intuisi ataupun ilham. Apa maksud dia? Yang point keluar mentol itu intuisi ataupun ilham. Kita dapat sesuatu cetusan pemikiran ataupun cetusan idea sahaja. Cuma, saya nak bagi tahu, bila hierarki ilmu dalam Islam ni, kadang-kadang sesuatu ilmu tersebut, dia darjat yang paling rendah, intuisi ataupun ilham, tetapi dia boleh upgrade menjadi yang paling tinggi, yakni wahyu. Kok-kok lah korang semua yang tidur termenung seorang-seorang. Biasanya waktu yang termenung ni dalam bilik air. Duduk termenung bilik air, toing, keluar mentol kan. Fikir nak buat assignment. Itu intuisi ataupun ilham. Baru dapat sesuatu idea. Dan bila mana korang fikir, boleh ke tidak, boleh ke tidak, boleh ke tak buat assignment macam ni, dia dah upgrade daripada intuisi, dia menjadi akal. Dan bila mana korang dah start menulis, dah start nak tulis assignment tu, nak buat ni, buat group discussion dan sebagainya, dah mula cari bahan, itu dah menjadi panca indera. Dan bila mana apa yang korang buat itu terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hierarki itu menjadi yang paling tinggi, iaitu wahyu. Boleh faham Baik, pembahagian ilmu, yang mana Ustaz jamin masing-masing tahu bahawa pembahagian ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Apa maksud fardu ain?
baca betul-betul dalam slide ustaz tu, fardu ain adalah ilmu yang wajib bagi setiap individu mukallaf. Kalau fardu ain tu wajib, fardu kifayah wajib tak? Pun wajib juga. Siapa kata fardu kifayah ni tak wajib? Fardu kifayah pun wajib sebab namanya fardu. Lafaz niat solat subuh. Usalli fardhas subhi. Aku solat fardu subuh. Kalau nanti akan datang nak masuk bulan puasa dah, lafaz niat solat tarawih. Usalli sunnatat tarawih. Kenapa tak ada fardu tarawih? Sebab maksud fardu itu sendiri adalah wajib. Maka fardu ain itu wajib, fardu kifayah pun wajib. Cuma beza dia, fardu ain ni wajib bagi setiap individu mukallaf. Cari sendiri maksud mukallaf tu apa. Maka fardu ain ni wajib bagi setiap individu. Apa contoh dia ilmu-ilmu fardu ain? Ilmu tentang mengenal Tuhan, ilmu tentang memperbaiki akhlak, ilmu-ilmu syariah, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Ini adalah fardu ain wajib bagi setiap orang belajar. Ilmu tentang baca Quran, semua orang wajib belajar tentang perkara tersebut. Manakala fardu kifayah pula adalah ilmu yang wajib bagi satu komuniti masyarakat secara kolektif. Yang mana kalau fardu ain setiap orang wajib belajar, dalam fardu kifayah dalam satu komuniti masyarakat perlu wajib ada sebahagian yang belajar. Apa yang berlaku kalau sebahagian tu belajar, orang yang belajar tu dapat pahala, yang tak belajar ni dia tidak dapat dosa. Itu je. Bukan yang tak belajar ni pun dapat pahala ke? Tak. Siapa yang belajar dapatlah pahala. Okey. Yang mana apa contoh ilmu fardu kifayah? Ini semua jawab sama, solat jenazah. Dia bukan sekadar solat jenazah sahaja. Ilmu fardu kifayah ni apa sahaja ilmu yang akan menjamin kesejahteraan, kestabilan masyarakat, apa semua, itu semua adalah ilmu fardu kifayah. Betul. Yang mana solat jenazah tu memang ilmu fardu kifayah. Mesti ada yang belajar, mesti ada yang laksanakan. Kalau dia jadi fardu ain, jadi susah pula. Seorang meninggal dunia kat taman kau, 2,000 penduduk taman bergotong royong mandikan jenazah. Dia jadi susah. Dan dia pun taklah jadi sunat. Kalau jadi sunat, langsung takkan ada orang buat. Ada orang meninggal, semua tengok. Arwah ni baik orang yang dulu. Asal tak mandikan? Sebab sunat, siapa yang nak mandikan, mandikanlah. 3 hari kemudian, masih lagi ada kat situ. Sebab itulah dia menjadi fardu kifayah. Mesti ada yang laksanakan. Ustaz tak nak cerita pasal solat jenazah ni, uruskan jenazah ni, apa semua. Fardu kifayah lain. Ilmu fardu kifayah lain apa dia? Semua ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ni, itu semua adalah fardu kifayah. Ada tak orang Islam yang belajar perubatan? Ada kan? Alhamdulillah kita terlepas daripada dosa sebab ada orang Islam belajar perubatan. Ada tak orang Islam belajar engineering? Ada. Alhamdulillah kita pun terlepas daripada dosa sebab ada orang Islam belajar engineering. Korang yang belajar account, orang Islam belajar account, yang tak belajar account, ustaz tak belajar account, ustaz pun terhindar daripada dosa sebab korang belajar account. Yang belajar Masscom pun sama juga. Siapa yang belajar Masscom, yang belajar office management, semua benda ilmu-ilmu yang ada ni, semuanya fardu kifayah. Maka janganlah terlampau merendah diri. Kadang-kadang bila korang kat kampung tu apa semua, balik kampung lagi lepas ni, raya. Suka hati lah. Bila mana korang balik nanti, makcik kau tanya kan, sambung belajar ke? Belajar. Belajar kat mana? UiTM. UiTM je? Ustaz cukup benci ayat tu. Tak apa lah. Lepas tu dia tanya lagi, belajar apa? Saya ambil Masscom, saya ambil account, saya ambil OM. Masscom je? Account je? Kenapa tak ambil engineering? Kenapa tak ambil medik? Itu je jawapan orang kampung. Ini masalah dia, orang yang tak faham. Kalau semua orang belajar perubatan, habis siapa nak jadi pesakit? Semua nak jadi doktor. Sebab itulah ilmu ni mesti ada setiap orang belajar. Lepas ni jawablah kalau orang tanya, kenapa ambil Masscom je? Jawablah, makcik saya ambil Masscom makcik, itu sebahagian daripada fardu kifayah. Makcik tak ambil Masscom, makcik pun terhindar daripada dosa. Berapi yang dengar. Tapi itu hakikat dia yang orang tak faham. Apa sahaja ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, mesti ada orang Islam yang belajar. Mesti ada orang Islam yang belajar benda-benda tersebut. Kita ambil contoh lain lah. Ada tak orang Islam yang buka kedai jahit? Ada kan? Kita terhindar daripada dosa sebab perbuatan dia tu, dia bekerja dalam sektor jahitan.
Ada juga orang Islam yang menjadi tukang masak, itu juga fardu kifayah. Semua ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, mesti ada orang yang mempelajarinya. Benda itu menjadi fardu kifayah. Baik, itu sebahagian daripada bahagian yang pertama tentang ilmu. Maka kita nak tengok yang kedua, tentang keluarga dan kemasyarakatan. Yang mana kita sedia maklum, dalam Islam ini, kita juga menekankan matlamat tamadun Islam, menjaga hubungan sesama manusia. Ini yang kita tahu benda ni, selain daripada jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka dalam menjaga hubungan sesama manusia, kita khususkan dalam kuliah kita ini tentang keluarga. Kita juga perlu jaga hubungan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan ini, apa dia kekeluargaan? Yang mana satu struktur organisasi masyarakat yang ada ikatan yang sama ada ikatan darah. Korang dengan adik-beradik kau, dengan mak ayah kau, itu ikatan darah. Ataupun ikatan pernikahan. Kalau dah kahwin esok, apa semua, dengan ipar duai apa semua, ada kaitan tak? Ada kaitan. Dia sebahagian daripada keluarga kita sebab berlakunya ikatan pernikahan. Maka dalam Islam, bila kita sebut tentang pernikahan ataupun perkahwinan dalam Islam, ini dia lebih macam khusus kahwin juga ni. Apa hikmah perkahwinannya? Allah Ta'ala dah beritahu kita dalam surah Yasin, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Allah telah menciptakan semua, khalaqal azwaja kullaha, semua makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardi, daripada apa yang tumbuh dekat bumi pun ada pasangan-pasangan dia. Tumbuh-tumbuhan pun ada pasangan dia. Wa min anfusihim, daripada diri kamu pun ada pasangan dia. Wa mimma la ya'lamun, yang kamu tak tahu pun ada pasangan dia masing-masing. So tak payahlah nak risau forever alone lah apa semua. Dia tak akan forever alone. Kalau korang percaya dengan apa yang Allah Ta'ala telah janjikan, semua makhluk ini ada pasangan-pasangan dia, kenapa nak sangsi? Kenapa nak risau member kau ada couple, kau tak ada couple lagi apa semua? Yang couple tu pun, itu belum tentu pasangan yang sejati. Maka kita cerita tentang perkahwinan, hikmah perkahwinan dalam Islam. Ni kan kalau cerita couple panjang nak cerita dia. Baik, hikmah perkahwinan dalam Islam, antara hikmah dia yang pertama, dapat menenangkan jiwa. Korang sekarang ni tengah serabut apa semua kan. Sebab apa korang tak kahwin lagi lah? Dia bukan macam tu lah kot. Yang mana dapat menenangkan jiwa, sebab orang yang lebih berkahwin, dia dah berkahwin, jiwanya menjadi lebih tenang sebenarnya. Tapi saya tengok macam orang makin serabut je. Tak, sebenarnya dia lebih tenang. Yang kedua, dapat membentuk sifat-sifat kemanusiaan. Orang yang belum kahwin ni, dia dah ada dah sifat kemanusiaan dia. Tetapi bila dia kahwin, sifat kemanusiaan dia jadi lebih sempurna. Sebab apa? Bila berkahwin, dia membentuk sifat tanggungjawab, sifat kasih sayang, hormat menghormati dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menjaga baka manusia secara sempurna dan berkembang kepada sesebuah keluarga. Baka manusia ini dapat menjadi secara lebih baik dan juga dapat memenuhi keinginan seks manusia. Yang mana dapatlah baka manusia itu menjadi baik. Kita tahu asal usulnya daripada mana. Kalau tak, asyik-asyik bilik air yang jadi mangsa. Baik, yang seterusnya, faktor pemilihan pasangan dalam membentuk sesebuah masyarakat dalam Islam, dalam membentuk sebuah tamadun Islam, korang esok nak kahwin dan sebagainya, faktor pemilihan pasangan boleh baca sebentar lalu. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk memilih pasangan-pasangan dia. Yang paling utama dalam Islam, pilihlah pasangan dari sudut agamanya. Yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, yang berketurunannya baik, dan paling baik teruna, bujang, kahwinlah dengan dara. Itu yang paling baik. Tapi Ustaz, saya memang bujang, tapi yang jodoh saya janda anak 8, itu dah jodoh, nak buat macam mana? Kan, jodoh ke bodoh? Jodoh lah. Dan juga kahwinlah atas faktor kecantikan, kekayaan, sekufu dan sebagainya. Ini antara faktor-faktor yang korang boleh baca sendiri. Baik. Hak dan tanggungjawab dalam institusi kekeluargaan. Ini pun penting dan ramai orang tak faham tentang perkara ini. Yang mana dalam Islam, dalam pemikiran kekeluargaan dalam Islam, Islam dah telah menetapkan ada hak yang suami perlu beri kepada isteri, ada hak yang isteri perlu beri kepada suami, dan ada hak bersama. Itu perlu tahu. Yang pertama, hak isteri ke atas suami. Bermaksud isteri ni boleh tuntut hak-hak ini daripada suami. Isteri berhak dapat hak ni. Apa hak dia? Hak keadilan.
Isteri berhak mendapat keadilan yang lebih, yang mendapat keadilan sempurna. Ni kadang-kadang tak, suami tu lebih sayangkan PS dia, lebih sayangkan game daripada isteri. Ni pun masalah agak. Hak keselamatan. Isteri berhak dilindungi oleh suami, bukan sebaliknya. Ni tak nampak lipas, suami yang menjerit dulu naik atas katil. Yang mana isteri pula cari, mana lipas Amir aku bunuh. Sedangkan benda itu terbalik. Isteri yang patut mendapat perlindungan keselamatan daripada suami. Hak kebajikan dan lain-lain. Isteri juga berhak untuk menuntut mahar dan nafkah daripada suami. Apa maksud mahar? Mahar ni mas kahwin. So, isteri bila mana berkahwin, korang melangsungkan pernikahan nanti, maka perlu si isteri itu berhak mendapatkan wang mas kahwin. Mas kahwin dengan wang hantaran berbeza. Dia dua benda yang berbeza. Wang hantaran adalah adat Melayu yang wajibnya adalah mahar ataupun mas kahwin itu. Nanti cuba cek sendiri apa beza mahar dan mas kahwin. Dan juga seorang isteri berhak untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin daripada seorang suami. Itu hak isteri ke atas suami. Manakala hak suami ke atas isteri, suami juga perlu berhak untuk menuntut kepimpinan daripada isteri. Suami yang memimpin, bukan sebaliknya. Maka kalau mana ada orang, korang tengok ada siapa-siapa, ipar dua kau ke apa semua ke, berkahwin, abang kau kahwin, tapi yang memimpin adalah akak ipar kau, bagi tahu abang kau. Yang mana hak kepimpinan ini adalah terletak di tangan suami. Surah dia minta yang nak bagi tahu benda. Sebenarnya hak kepimpinan ni hak suami, bukan isteri. Tak boleh. Suka hati nak buat macam mana kan? So, yang kedua, hak ketaatan. Suami berhak untuk menuntut ketaatan daripada isteri dan kesetiaan daripada isteri. Suami juga berhak menuntut penjagaan dari sudut diri suami itu sendiri, harta, maruah dan sebagainya. Manakala dari sudut bersama, hak suami dan isteri masing-masing ada hak dalam keseronokan hubungan intim, hubungan silaturahim, yang mana bila korang dah berkahwin, korang kena ingat korang bukan hanya ada mak dan ayah sahaja, tapi korang dah ada dua mak dan dua ayah. Mesti jaga dua-dua hubungan tersebut. Dan juga hak saling mewarisi harta selepas mati. Boleh dapat Dan sekiranya perkahwinan itu tak panjang, Islam dah fikirkan siap-siap benda ni. Yang mana perkahwinan itu juga boleh terbubar, boleh bercerai disebabkan beberapa perkara. Antaranya sebab suami menjatuhkan talak kepada isteri, ataupun suami dah melafazkan lafaz ta'liq bila mana dia meninggalkan isteri dia 3 bulan dan ke atas. Korang perasan tak, bila mana korang ikut majlis pernikahan, lepas nikah tu, yang sebelum nangis-nangis serah cincin tu apa semua, si suami tu dia akan baca satu borang yang Tok Kadi akan bagi kat dia. Dia akan baca, saya nama sekian-sekian-sekian, bila mana meninggalkan isteri saya sekian-sekian-sekian 3 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah, tanpa WhatsApp, di WhatsApp tak balas-balas lah apalah semua, maka akan jatuhlah talak. Itu lafaz ta'liq. Untuk apa? Menjaga kemaslahatan seorang isteri. Imagine, korang dah kahwin esok, yang perempuan ni, tiba-tiba laki kau hilang tanpa khabar berita 3 bulan lebih, 4 bulan, 5 bulan, langsung tak ada apa-apa. Maka korang takkanlah dibiarkan begitu saja tergantung tidak bertali. Ataupun takkanlah hari-hari kau nak merenung keluar jendela bayu pagi meniup lembut. Yang mana sebab itulah yang Islam meletakkan adanya lafaz ta'liq ini untuk menjaga kemaslahatan seorang isteri. Contohlah yang paling mudah, MH370 dah bertahun-tahun kan, dah 6 tahun Ustaz. Apa berlaku kepada pasangan dia, isteri-isteri dia tu? Dah boleh kahwin lain, dah lama dah move on. Sebab suami dia hilang tanpa khabar berita 3 bulan berturut-turut. Itu disebabkan suami. Okey, kita tengok yang kedua, pembubaran perkahwinan juga boleh disebabkan isteri. Isteri boleh minta khulu', tebus talak. Kot lah kau nak menyampah dengan laki kau apa semua, bayang orang kaya kan. Abang, saya bagi abang 10,000, ceraikan saya. Itu boleh, itu dinamakan khulu'. Dan juga boleh disebabkan hakim, yang mana hakim membubarkan perkahwinan itu menerusi fasah. Apabila ada suami atau isteri tak puas hati ke apa semua, ada berlaku konflik dalam rumah tangga, memang dah tak boleh bersama, maka pergi mahkamah syariah apa semua, dan hakim meletakkan benda ni fasah, boleh dibubarkan perkahwinan.
Dan ada juga pembubaran perkahwinan itu dengan sebab-sebab tergantung. Li'an, zihar dan ilak. Ustaz minta korang cari sendiri benda ni dekat dalam Google. Nanti kita akan discuss. Boleh faham Ustaz rasa cukup setakat itu dahulu. Nanti kita akan jumpa dalam video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.